Sejarah terusan Kut atau Sungai Kut dibina kira-kira sekitar tahun 1790-an oleh Jilak dan pengikutnya. Siapakah Jilak? Kenapa mereka membina terusan ini, Sungai Kut? Jilak adalah ketua kepada penduduk Kampung Medong ketika itu. Seperti yang kita tahu, Kampung Medong terletak di pinggir Sungai Oya, Batang Oya. Penduduk kampung melalui Batang Oya untuk pergi ke laut menangkap ikan dan juga pergi ke Sibu untuk menjual hasil keluaran mereka seperti tepung sagu, topi, bakul dan tikar. Untuk pergi ke Sibu mereka perlu keluar ke laut melalui Batang Oya dan masuk semula ke sebuah sungai lagi yang dinamakan Sungai Igan, Batang Igan. Nama kedua-dua sungai ini berkaitan dengan perkampungan di kuala sungai tersebut. Ketua bagi penduduk Oya bernama Pengiran Muhammad Ali atau Matali. Matali adalah saudara kepada Sultan Brunei ketika itu. Hubungan Medong dan Oya sangat baik. Jika ada musuh cuba menyerang Medong, penduduk Oya akan menghentikan mereka sebelum sampai ke Medong. Jilak, ketua penduduk Medong, dikatakan sangat bijak dan dapat menyelesaikan semua masalah dengan baik dan adil. Bukan setakat dari Kampung Medong saja yang meminta nasihat beliau, malah juga dari Oya. Mendengar kisah kehebatan Jilak ini menyebabkan Matali berasa kurang senang. Beliau mengarahkan pengikutnya meletakkan halangan di satu tempat di Batang Oya. Jika sesiapa dari Kampung Medong yang lalu kenalah memberikan sejumlah emas sebagai syarat untuk melepasi halangan. Beberapa orang penduduk Medong telah turun ke laut tetapi terpaksa berpatah balik bila sampai pada halangan tersebut dan memberitahu ketua mereka tentang perkara tersebut. Hari seterusnya Jilak telah menghantar utusan ke Oya dengan berjalan kaki menyusuri tebing sungai untuk bertemu Pengiran Muhammad Ali dan bertanya tentang perkara tersebut. Setelah mendapat penjelasan, mereka pulang semula ke Medong memberitahu ketua mereka. Setelah mendengar khabar dari utusan bahawa ketua Oya tetap dengan pendiriannya dengan mengenakan syarat sejumlah emas sebagai memberi laluan ke laut, penduduk Medong berasa susah hati. Kerana itulah saja laluan mereka menangkap ikan ke laut dan menjual hasil pertanian ke Sibu. Jilak telah mengadakan mesyuarat dengan orang-orang tua di kampung tersebut. Beliau bertanya jika ada sesiapa tahu jalan lain atau sungai yang dapat dilalui untuk pergi ke laut. Seorang tua telah menjawab bahawa ketika dia muda-muda dulu pernah terjumpa laluan kecil ketika berburu. Lebih kurang setengah hari perjalanan akan terjumpa parit kecil yang mengalir ke Sungai Igan, katanya. Pada keesokan harinya sekumpulan lelaki pergi menyusuri laluan kecil sehingga mereka berjumpa sebatang sungai. Mereka berfikir kalaulah mereka ada perahu kecil, mereka boleh melalui sungai tersebut untuk keluar ke Batang Igan. Ketika mereka menjumpai sungai itu, sudah tengah hari dan mereka duduk makan bekalan yang dibawa. Waktu mereka makan itulah air sedang pasang dan mulai memenuhi jalan kecil yang mereka lalui tadi. Mereka dapat idea untuk menunggu air pasang supaya dapat menolak perahu kecil dari Medong melalui laluan kecil tadi ke sungai dan seterusnya berkayuh ke Batang Igan. Pada keesokan harinya, beberapa orang lelaki yang kuat telah bersedia dengan perahu kecil dan bila air pasang mereka menolak perahu dari Medong melalui jalan kecil yang mereka lalui semalam. Dengan bantuan sedikit air pasang yang masuk ke jalan itu, mereka menolak perahu sehingga ke sungai kecil. Mereka mengambil masa hampir 1 hari juga menolak perahu untuk sampai ke sungai itu. Mereka membuat pondok di tepi sungai dan bermalam di situ. Keesokan hari mereka berkayuh melalui sungai tersebut dan sampai ke sungai yang lebih besar iaitu Bung Igan. Apabila sampai ke Batang Igan, mereka mengangkat pengayuh dan menjerit kegembiraan kerana telah menjumpai jalan lain ke Sibu. Pada hari seterusnya 3 buah perahu lagi telah keluar ke Sibu dengan cara yang sama. Walau bagaimanapun, untuk menolak perahu sebegitu sebelum sampai ke sungai bukanlah kerja yang mudah. Ianya perlukan tenaga dan hanya orang-orang yang kuat sahaja yang mampu lakukan. Pada suatu hari Jilak memanggil para penduduk lelaki untuk bermesyuarat. Beliau memulakan kata dengan rasa bangga dan gembira kerana mereka telah menjumpai jalan alternatif ke Sibu dan juga ke laut, tetapi menyatakan adalah sukar untuk mengerakkan perahu sebegitu. Dia juga mengajak para penduduk lelaki tersebut berfikir setelah menyedari bahawa semakin mereka menolak perahu melalui jalan tersebut, semakin dalam dan besar jadinya. Jadi beliau mengajak mereka untuk menggali jalan tersebut dan menjadi sebuah terusan yang cukup untuk dilalui perahu. Semua bersetuju. Hari seterusnya, pagi-pagi lagi penduduk lelaki dan termasuk budak-budak lelaki keluar dengan membawa peralatan pertanian seperti cangkul, parang, kapak dan sebagainya.
Mereka melakukan kerja masing-masing, perempuan juga tidak terkecuali, mereka turut membantu, yang lebih tua menyediakan makanan untuk semua orang. Berbalik kepada kisah pengiran Muhammad Ali dan pengikutnya, apabila mereka mendapati tiada siapa yang melalui halangan untuk ke laut, mereka berasa hairan. Pengiran Muhammad Ali menyuruh pengikutnya mengangkat dan membuang halangan dan pergi ke Medong untuk melihat apa yang berlaku. Sampai di Medong, Jilak telah menyambut pengiran Muhammad Ali dengan mesra dan memberi mereka makan. Pengiran berasa hairan setelah mendengar penjelasan Jilak bagaimana mereka membina laluan baru ke laut dan ke Sibu. Pengiran tersenyum dan menghulur tangan untuk berjabat tangan sambil berkata, "Jilak sahabatku, kamu benar-benar seorang lelaki yang paling bijak di seluruh kawasan sepanjang sungai ini. Daripada memulakan pergaduhan, kamu telah jumpa penyelesaian yang lebih baik. Marilah kita berkawan semula." Begitulah seperti yang diceritakan oleh Haidi Munan, seorang pendidik yang bertugas di Sarawak semenjak tahun 1965 dalam bukunya yang bertajuk Melanau Stories. Dicetak oleh Utusan Publications dan Distributors Sendirian Berhad pada tahun 2006. Menurut versi lain, termasuk dari sumber lisan daripada orang-orang lama, nama Sungai Kut tersebut timbul setelah penggalian semula dilakukan pada sekitar tahun 1953 hingga 1960 dengan jentera pengorek seperti di dalam gambar. Korek disebut dalam bahasa Melanau adalah Kikut. Menurut sumber tersebut, ada dua buah sungai yang menyambungkan Batang Oya dan Batang Igan. Salah satu bernama Sungai Makkah dan satu lagi pastinya sungai yang Jilak dan orang-orangnya gali pada masa itu. Sungai Makkah adalah yang keluar ke Batang Igan. Mungkinkah sungai yang dijumpai oleh anak buah Jilak tersebut adalah Sungai Makkah yang sekarang juga disebut Sungai Kut setelah dikorek semula menjadi terusan? Abarnya sungai lama atau asal adalah Bengkang Bengkok. Di bawah ini adalah tambahan update kisah berkenaan sejarah Sungai Kut seperti yang ditulis dalam The Sarawak Gazette bertarikh 30 April 1955 dengan tajuk Some Notes on the Early History of the Kut Canal. Kira-kira pada tahun 1790 kawasan Oya adalah di bawah pentadbiran Pengiran Metali yang juga adalah wakil kepada Sultan Brunei ketika itu. Beliau tinggal di Kuala Oya. Untuk melicinkan lagi pentadbiran, beliau telah melantik seorang yang bernama Jilak untuk membantu beliau dalam pentadbiran. Untuk tujuan tersebut, Pengiran Metali telah membahagikan kawasan Batang Oya kepada dua bahagian, iaitu kawasan antara Kampung Teh ke Kuala Oya kekal di bawah pentadbiran beliau sendiri, manakala kawasan antara Kampung Balan ke Kampung Medong diletakkan di bawah jagaan Jilak. Seperti mana yang diceritakan dalam versi Haidi Munan, kita tahu Pengiran Metali telah memerintahkan pengikutnya meletakkan halangan merentasi Bung Oya bertempat di Sungai Parit di sekitar Tanjung Oya. Disebabkan halangan ini, Jilak telah cuba mencari alternatif lain untuk keluar ke laut menangkap ikan dan juga untuk ke Sibu tanpa melalui Kuala Oya. Jilak telah mengadakan mesyuarat dengan pengikutnya untuk membincangkan tentang mencari jalan yang boleh mereka gunakan untuk ke laut melalui Batang Igan. Dipendekkan cerita, selepas semua pengikutnya setuju, Jilak telah pergi seorang diri untuk mencari laluan yang sesuai dengan ditemani oleh 3 ekor anjingnya. Dikatakan Jilak telah melalui 5 kali percubaan untuk berjaya sampai ke Batang Igan. Percubaan pertama dari Sungai Sikui, Balan ke Sungai Ilas. Percubaan kedua dari Sungai Sepaan Tanam ke Sungai Jelutong, anak Sungai Ilas. Percubaan ketiga dari Sungai Dalam, Dalat ke Sungai Tepan, Bung Igan. Percubaan keempat dari Sungai Ayang, Medong ke Sungai Rasau. 4 percubaan ini semua gagal kerana jarak yang sangat jauh. Akhirnya Jilak telah berjaya menemui laluan yang sesuai pada percubaan yang kelima dan lebih dekat dari semua laluan sebelumnya. Laluan ini adalah dari ulu Sungai Buni Baya atau juga dipanggil Sungai Buni Umit. Dari ulu Sungai Buni Baya ini beliau berjalan menghala ke arah barat hingga bertemu dengan Sungai Makkah, anak Sungai Bung Igan. Untuk mendapatkan cerita yang lebih terperinci, bolehlah merujuk Sarawak Gazette 30 April 1955. Rujukan, Sarawak Gazette, 30 April 1955, Pustaka Negeri Sarawak.